Dengar elok. Saya ambil contoh malam ni haji tamattu. Sebab ini adalah haji yang popular, kebanyakan orang buat. Pasal apa orang buat haji tamattu? Pasal apa tuan-tuan? Pasal kurang pantang larang. Kurang pantang larang. Kita terbang daripada Malaysia pergi ke Jeddah. Sama ada kita masuk Madinah dulu ataupun kita masuk Mekah dulu, itu tak penting. Yang pentingnya apabila kita masuk Mekah, kita buat umrah. Ini kalau buat haji tamattu. Terbang sampai di sana, masuk Mekah. Atas kapal terbang ataupun kalau daripada Madinah di Bir Ali, kita niat nawaitul umrah. Kita niat kata aku mengajarkan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Masuk Mekah, bila sampai kita tawaf. Hari ni saya dah cerita dah detail itu, saya akan laju. Bila sampai di Mekah kita tawaf. Lepas tawaf kita sa'i. Tawaf dan sa'i itu adalah tawaf dan sa'i umrah. Lepas sa'i, potong rambut, kita tahallul. Bermakna kita sudah buat satu umrah. Kita duduk di Mekah, tak buat apa, melainkan ulang pi semayang aja di masjid. Ulang pi semayang di masjid. Tak mau buat apa dah. Pi masjid, masuk baca Quran, niat iktikaf, ada masa tawaf sunat, macam tu aja kerja kita. Sehinggalah 8 hari bulan Zulhijjah. Haji nak start. Okey. Haji nak start 8 hari bulan Zulhijjah. Kita mandi, kita pakai pakaian ihram, kita niat ihram haji di hotel penginapan kita. Kita niat nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Lepas tu baik nanti bawa kita pergi ke Arafah. Kita sampai di Arafah, belum masuk wukuf lagi. Duduk di sana, isikan masa dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan berdoa dan sebagainya. Bila masuk keesokan harinya 9 hari bulan lepas Zuhur, start haji kita. Di situ start dia. Masuk saja 9 hari bulan, tunggu sampai Zuhur. Masuk aja waktu Zuhur, start dah haji kita, start dah. Inilah yang kita duk simpan duit, yang kita duk bercita-cita nak mai, yang kita nak buat haji ni dah start dah ni. Bang Zuhur aja kita dah masuk di dalam zon ibadat haji. Dah start dah. Isikan masa kita pada waktu di Arafah ini dengan bertalbiyah, berzikir, baca Quran, berdoa dan sebagainya. Menjelang maghrib lebih gelut lagi berdoa. Kalau boleh sepanjang masa duk ada di Arafah tu, biar sentiasa berwuduk. Pi pancong, batal wuduk, ambil balik wuduk. Mai masuk dalam kemah, baca Quran apa. Isikan masa macam tu. Pasal apa? Pasal kita nak pergi buat haji ni mungkin sekali ni aja. Biarlah haji yang kita buat ni, kita bawa balik haji yang mabrur. Sekali aja. Walaupun kita ada duit, belum tentu kita dapat pergi lagi. Belum tentu. Ni dah dapat pergi ni, hak ni buat paling baik hak kita boleh buat. Nak bersembang apa semua lain kali, bukanlah ni. Duduk fokus. Kalau boleh cari arah kiblat, menghadap kiblat. Sentiasa isikan masa dengan benda-benda yang boleh jadi pahala. Lepas maghrib kita bertolak ke Muzdalifah. Baik nanti mai, kita nanti naik baik, dia bawa kita pergi ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, kita semua kena turun baik jalan. Duduk di bumi Muzdalifah itu, kalau Nabi SAW, Nabi sampai di bumi Muzdalifah itu, Nabi salat jamak di situ, maghrib dengan Isya. Kita tengoklah, kalau kita lambat, sebab ini pengurusan bas, kita mungkin semayang di Arafah tadi, ataupun kalau bas kita awal, kita mungkin semayang di Muzdalifah, tak kira. Semayang di Muzdalifah. Lepas pada tu duduk, tunggu sampai tengah malam. Sebab bermalam di Muzdalifah, dia ambil kira selepas tengah malam. Di sini boleh jadi kelang kabut.
Sebab Arab bawa baih ni kadang-kadang Arab Yaman. Kadang-kadang dia pun tak pernah masuk sekolah pondok. Dia pun tak pernah mengaji di masjid apa semua, tak mengaji. Dia kira dia mai cari makan bawa baih di sini. Belum tengah malam dia mai dah, tengok-tengok baih nombor maktab kita, dia kayau panggil kita naik baih. Belum tengah malam. Sedangkan bermalam di Muzdalifah mesti selepas tengah malam. Satu dah kita kena. Satu dah speed trap kita kena. Bagi orang yang dan duduk di situ sampai lepas tengah malam, bas mai cantik. Naik bas kita bertolak ke Mina. Bila sampai di Mina, depa letak kita di kemah-kemah di Mina duduk. Malaysia biasanya duduk lepas daripada terowong Muasim. Jauh. Arab ni tak usah baik macam mana lah dengan mereka. Malaysia anak tiri mereka. Hak boleh duduk-duduk kok keliling tempat jamrah tu semua dia beradik dia. Semua sama-sama Arab ni. Malaysia dan jemaah haji Asia Tenggara biasanya dia nanti lempang pi balik sana Muasim. Hang tua ke, hang bangka ke, hang apa ke, hang pukul ke Kimai. Tak larat hang fikirlah nak selesai masalah ni macam mana. Tapi tempat apa di sana. Kecuali jemaah haji Malaysia yang ambil package 100,000 punya. Boleh duduk sebelah tempat melontang. Makan pagi pun kawan hak duk goreng omelet tu pakai bowl. Goreng omelet. Tapi package dia 100,000 untuk satu ibadat haji. Hak lain ni sana. Duduk di sana lepas daripada waktu duha. Lepas daripada waktu duha hari 10 hari raya haji. Hari tu kita tak tahu dah raya haji ke raya apa, tak tahu dah. Kita duduk dalam kain ihram tu dengan duduk apa kemasai, dengan tak tahu raya tak tahu apa. Lepas daripada waktu duha boleh dah kalau nak berjalan mai. Tabung haji tak bagi lagi, tabung haji suruh pergi malam. Bagi orang-orang yang berani mati. Lepas daripada sembahyang duha boleh keluar dah. Daripada Muasim masuk terowong berjalan mai pelan-pelan, semua one way saja, dia akan sampai di Jamrat. Jamratul Ula, Wusta, Aqabah. Hari 10 ni kita nak pergi punggai yang mana satu? Hak ujung sekali tu, bukan hak mula jumpa. Hak ujung sekali, Jamratul Aqabah. Dan tuan-tuan jangan terkejut, bukan sikit ada punggai di Jamratul Ula ni. Pasal apa? Pasal dia duduk takam lama dah. Dia bawa batu, dia kata jumpa kat aku, pasal dia dipahamkan jumrah tu setan besar. Dia nampak dia lepas walhal itu Jamratul Ula. Masa kita duduk lalu tu tengok ula pun duduk kena sebat dah. Kita jangan ikut orang. Itu beza orang yang belajar dan faham dengan belajar tak faham dengan tak belajar. Dia pagi dengan muka merah menyala tu. Orang suruh tiap-tiap Bismillahi Allahu Akbar lagu tu. Dia ada takbir Allahu Akbar, takbir Allah, dia main macam tu. Muka merah macam ini kita takut. Yang ni kita takut, yang ni moduk lari jauh. Jangan duk pergi join mereka. 10 hari bulan melontang hak ujung sana, hak last sekali jumpa tu Jamratul Aqabah. Pi sampai di sana 7 biji anak batu. Bismillahi Allahu Akbar, baling. Bismillahi Allahu Akbar, baling. Bismillahi Allahu Akbar, baling. 7 biji. Lepas selesai macam tu, pi cari barber, tempat gunting rambut yang berdekatan. Ataupun geng private punya pun ada banyak. Dia model pisau cukur dengan ayak botol satu 10 rial. 10 rial dia kata kullu. Kita duk tanya dia 10 rial kullu. Botak kah kita tanya dia. Kullu botak dia kata botak boh. Berdarah meramu dia bagi. Yang ni private punya geng. Kalau masuk barber dia boleh buat bagi elok, semua tak ada darah apa semua, tang ni memang berdarah. 10 pun kena, darah pun boleh. Bila cukup tu saja kita sudah tahallul awal. Tahallul awal, melontak Jamratul Aqabah dengan bercukur. Kita dah buat 2 daripada 3 benda. Kita sudah tahallul awal. Lepas dah selesai tu, baliklah ke kemah kita. Balik ke kemah kita, kalau ada ruang, ada peluang boleh mandi, manda ke apa ke semua,
naik satu track bottom, selok track dengan t-shirt apa-apa, keluar pula daripada kemah, pergi melilau cari tempat orang duk buat korban. Sampai itu panggil, tunjuk kambing sekong, lagu tu sudah, tak payah cakap banyak. Dia kata khamsumiyah, tulis, ambil handphone lah, type tengok, dia angguk bayar 500. Contoh, bayang ini diat ataupun dam untuk tamattu. Clear? Kita sudah pun bayar untuk tamattu. Tunjuk lagi sekong kambing untuk korban pula. Anggur itu juga sama juga, dia kata 500 ke, bawa keluar 500, yang ni untuk korban. Habaq ada korban. Kalau kita kaki tengok gambar Hindustan hari Sabtu, kurbani kata-kata. Kurbani, aywa, kurbani dia bagi sekong lagi. Kita dah buat dua perkara ni, alhamdulillah, balik pergi ke kemah kita. Okey, ini cerita haji ni, cerita haji. Balik pergi ke kemah kita. Bila kita dah selesai dam tamattu dan kita dah buat dah satu korban untuk tahun tu, kita buat pula di tanah suci dan sebagainya. Apa yang kita perlu buat lepas tu ialah bermalam di Mina. Tunggu sampai malam, tidur di Mina. Pagi esok bangkit sembahyang subuh apa semua, tunggu Zuhur esok. 11 hari bulan Zuhur, lepas sembahyang Zuhur keluar mai melontak di ketiga-tiga jamrah. Start daripada Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Sini bismillahi Allahu akbar satu batu. Bismillahi Allahu akbar dua. Bismillahi Allahu akbar 3 sampai 7. Habis Jamratul Ula, nak pi ke Jamratul Wusta, pi ke tepi sikit, cari arah kiblat, berdoa. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pi ke tepi sikit, berdoa, mintalah whatever benda kita nak minta dekat Tuhan. Lepas itu sambung Jamratul Wusta. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar 7 kali. Lepas itu daripada Wusta nak pi Aqabah, pi tepi sikit menghadap ke arah kiblat, doa lagi satu. Ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu terus pergi ke Aqabah, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar 7 kali juga. Habis Jamratul Aqabah tidak ada doa. Tidak ada doa kerana Nabi tidak berdoa selepas melontak di Jamratul Aqabah. Balik kemah. Tunggu sampai malam, tidur pula di Mina malam. Esok cerah sembahyang subuh semua, lepas Zuhur keluar mai pula melontar hari yang ke-12. Buat macam tadi juga. Kemudian hari yang ke-13 serupa juga, cantiknya lepas Zuhur keluar mai 7 biji habis. Selesai ibadat kita di Mina untuk bermalam di ketiga-tiga malam kita dah buat, melontar di ketiga-tiga jamrah pada ketiga-tiga hari pun kita dah buat. Bahmai bismillah naik balik ke Mekah. Bila sampai di Mekah, tawaf. Tawaf tu dipanggil tawaf apa? Dipanggil tawaf rukun, tawaf haji. 7 pusingan. Kita tawaf tu, ada orang dia kelabu, dia tanya, "Ustaz, kena pakai balik ke kain ihram?" Dia kelabu lah, nampak dia kelabu. Dia kata, "Kena pakai balik ke kain ihram?" Pakai apa bendanya? Kita dah tahallul dah. Oh, boleh pakai jubah apa, pakai stukin boleh? Boleh lah, kata. Nampak dia kelabu. Okey. Bila kita sampai di Mekah, tawaf rukun kita sudah selamat, kita boleh pakai pakaian biasa. Tawaf rukun 7 pusingan, sa'i 7 kali, sempurna ibadat haji kita. Very simple. Very simple. Tidak sesusah yang digambarkan kepada kita. Sangat simple. Yang pentingnya apa dia? Kita buat itu menepati macam yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk masalah kuat bertengkar dan bermusuh. Di antara benda pantang larang yang paling kita nak kena jaga dalam tempoh kita buat haji baik, buat umrah baik, marah-marah tak mau. Kelemahan akan ada. Kelemahan akan ada. Kadang-kadang orang tak kena, kita kena. Jangan marah. Pasal marah ni boleh merosakkan ibadah. So di antimai tajuk ni kuat bertengkar dan bermusuh. Di dalam tajuk ni kita bulan depan last. Lepas tu dia nak main puasa lah. Bulan depan kuliah last.
InsyaAllah kita akan tengok ni cerita tentang satu orang sahabat yang bernama Al-Akhnas bin Shuraik. Oh tuan-tuan dengar cerita pasal dia ni, tuan-tuan ni takut. Al-Akhnas bin Shuraik ni, dia mai cerita tentang Ibnu Shuraik ni. Dia ni dahsyatnya dia ni dalam nak grab pahala ni. Al-Akhnas bin Shuraik ni, dia loba, dia tamak dengan pahala ni sampai nanti kita baca cerita dia ni. Nanti kita baca cerita dia, kita nanti tahu dahsyatnya Al-Akhnas bin Shuraik ni. Dia orang Quraisy, dia keturunan jaga Kaabah. Mekah tu sendiri tuan-tuan, dia ada section masing-masing. Hak bahagian siqayatul hajj, bahagian duk jaga supply air kepada orang buat ibadat, ada satu. Hak pegang kunci Kaabah, ada satu. Hak bertanggungjawab untuk nak jaga Kaabah tu seketul itu, ada satu keturunan. Depa ni, depa dah bahagi-bahagi dah. Suku ni jaga ni, yang ni. Sehingga kan bila Nabi SAW masuk Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi nak masuk dalam Kaabah, Nabi suruh pergi cari kawan hadu jaga, hadu pegang kunci tu. Nabi suruh pergi cari dia. Dan dia ni mai, dia buka dan Nabi masuk. Nabi semayang menghadap ke rukun Yamani, penjuru Yamani. Nabi semayang. Bila keluar, Sayyidina Ali jumpa Nabi. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, pak mentua dia, sepupu dia, pak mentua dia. Dia kata, ya Rasulullah, bagi saya jagalah kunci ni. Tuan-tuan, satu kemuliaan boleh jaga, boleh pegang kunci Kaabah tu, satu kemuliaan. Ali teringin. Ali kata, ya Rasulullah, mintalah kunci itu daripada Bani Syaibah ni, bagi saya pegang. Nabi kata, no, Bani Syaibah pegang. Walhal Bani Syaibah tidak Islam. Nabi kata, bagi Bani Syaibah pegang, pasal selama ni dia pegang, jangan ambil hak dia. Dengan kerana itu Bani Syaibah masuk Islam semua sekali. Terharu sebab Nabi bagi respect dekat dia, terharu. The whole Bani Syaibah mai masuk Islam di depan Nabi SAW. Sampai lah ni kunci dipegang oleh Bani Syaibah. Ni hak lah ni yang current pemegang kunci Kaabah lah ni, ada doktor PhD lagi, tapi daripada Bani Syaibah. Dia tidak ubah pasal apa? Pasal itu yang diputuskan oleh Nabi SAW. Tapi hak kita nak baca esok ni, yang kata Ibnu Shuraik ni, dia daripada keturunan Quraisy, daripada Zuhrah bin Kilab, keturunan Nabi juga, bin Kilab ni, daripada situ. Dan mereka ni keluarga mereka kerja jaga Kaabah. Dan dia ni yang kata Al-Akhnas bin Shuraik ni hebat tuan-tuan, panjang umur bulan depan. Yang kata hebat dia ni apa dia? Nah, insya-Allah. Wallahu alam, tu baru betul. Wallahu alam habis. Oh betul. Dan lepas daripada tu kita akan masuk cerita tentang perempuan haid. Satu topik yang mesti kena dengar.